Jejak Rasul di bumi Kyrgyzstan bersambung, kali ini ke selatan negara itu. Dari Bishkek, kami memasuki negara jiran Uzbekistan dan memasuki semula Kyrgyzstan di sebelah barat untuk ke Osh, destinasi kami seterusnya. Sungai Kara Darya yang mengalir menerusi kota Osh menjadi tumpuan penduduk tempatan yang inginkan ketenangan. Di dalam bahasa Kyrgyz, Darya membawa maksud sungai, manakala Kara bererti besar. Bandar Osh berusia 2.500 tahun, seusia dengan Samarkand di Uzbekistan. Osh adalah bandar kedua terbesar di Kyrgyzstan dengan penduduk berjumlah 200.000 orang. Osh adalah satu daripada persinggahan terkenal pedagang ketika era kegemilangan laluan sutera darat. Peranan Osh sangat penting ketika itu, sehingga pedagang asing mewujudkan 6 bank bagi memudahkan urusan perniagaan. Namun kunjungan jejak Rasul ke sini bukan untuk meninjau lebih lanjut pengaruh Osh ketika itu. Kami mahu mengesan tinggalan Nabi Allah Sulaiman yang didakwa terletak di puncak sebuah bukit tidak jauh dari sungai Kara Darya. Inilah lokasi yang dimaksudkan. Penduduk tempatan menamakan tempat ini Gunung Sulaiman kerana sejarahnya yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut cerita penduduk, Nabi Sulaiman seringkali singgah di sini untuk menunaikan solat apabila baginda keluar dari Baitul Maqdis untuk mengembara. Menurut kisah mereka lagi, oleh kerana baginda kerap sembahyang di sini, terdapat kesan lekuk di bahagian lutut pada tempat baginda sujud. Bangunan ini dibina untuk melindungi kesan lekuk tersebut daripada hakisan. Sejarah bangunan ini juga menarik. Penduduk tempatan mendakwa tempat ini pada asalnya dibina oleh jin setelah mendapat arahan daripada Nabi Sulaiman. Sejauh mana kebenaran cerita ini tidak diketahui. Namun yang pasti bangunan yang digelar Takhta Sulaiman ini didirikan atas inisiatif seorang pemimpin tempatan bernama Babur. Inilah kesan lekuk yang dimaksudkan. Penduduk tempatan memberitahu Nabi Allah Sulaiman menunaikan solat di tempat yang sama setiap kali baginda singgah di Osh. Akibatnya, lutut baginda menyebabkan kesan lekuk pada batu ini. Selain masjid, Takhta Sulaiman adalah tempat paling ramai dan paling kerap dikunjungi umat Islam sama ada dari wilayah Osh maupun dari seluruh Asia Tengah. Untuk sampai ke puncak Gunung Sulaiman, pengunjung perlu mendaki selama kira-kira 40 minit melalui lereng bukit yang kadangkala berbahaya. Namun ini tidak sesekali menghalang umat Islam merantau ini, termasuk golongan kurang upaya untuk menziarahi tempat yang mereka yakini mempunyai kaitan sejarah dengan para anbiya. Tanggungjawab menjaga Takhta Sulaiman kini dipikul oleh Ibrahim Ahmad, 73 tahun. Menurut beliau, tugas ini telah diamanahkan kepada keturunannya sejak zaman berzaman. Sangat paling gembira bagi Ibrahim ialah apabila tempat ini diziarahi ramai pengunjung. Baginya, ini satu tanda umat Islam semakin mendekati agama. Menurut Ibrahim lagi, bangunan ini musnah pada 1963 ketika pemerintahan komunis. Bagaimanapun pada 1989, ia dibina semula hasil sumbangan orang ramai. Takhta Sulaiman telah diiktiraf kerajaan Kyrgyzstan sebagai warisan kebangsaan. Bangunan Takhta Sulaiman hanya mampu memuatkan antara 10 dan 15 pengunjung pada satu-satu masa. Pengunjung biasanya membawa keluarga bersama. Mereka menunaikan ibadat sunat seperti membaca Al-Quran dan berzikir serta berdoa memohon hidayah untuk diri dan keluarga.
Sama ada benar tempat ini mempunyai kaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam tetap menjadi tanda tanya. Takhta Sulaiman akan terus dikunjungi kerana di sinilah mereka dapat melahirkan rasa cinta kepada Rasul. Kira-kira 1 kilometer dari kaki Gunung Sulaiman terdapat sebuah masjid yang mempunyai sejarah beratus-ratus tahun. Ketika singgah di sini, kru jejak Rasul sempat menemui penduduk tempatan untuk mendapatkan maklumat mengenai masjid lama ini. Menurut penjaganya, Iman Jan Abdullah, masjid ini yang digelar Masjid Abdullah Khan dibina kira-kira 700 tahun lalu. Menurut penduduk tempatan, Masjid Abdullah Khan satu ketika dulu adalah antara masjid terpenting di Asia Tengah. Pada 1917, pemerintahan Bolshevik Rusia menutup masjid ini dan melarang umat Islam daripada mengamalkan Islam secara terbuka. Masjid ini kemudian dijadikan gudang membuat kaki palsu untuk tentera dan mangsa peperangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kini segalanya telah berubah. Masjid ini akan dikunjungi jemaah setiap kali masuknya waktu solat. Pada 1943, masjid ini diserahkan semula kepada umat Islam dan mereka diberi sepenuh kebebasan untuk beribadat. Namun pada tahun 60-an sehinggalah 80-an, Komunis Soviet menjadikan masjid ini muzium. Dengan tercapainya kemerdekaan pada 1991, Masjid Abdullah Khan menjadi milik mutlak umat Islam di Osh. Masjid Abdullah Khan turut dipertanggungjawabkan menguruskan kebajikan ahli karya masjid. Ini termasuklah mengendalikan nikah kahwin. Allahumma tammim aqibatahum bil khair. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi rahmatika. Selain mengukuhkan ekonomi keluarga, suami isteri ini perlu bersama-sama umat Kyrgyzstan yang lain untuk berjuang mengukuhkan kedudukan Islam di Asia Tengah. Kru jejak Rasul meneruskan perjalanan ke Bandar Osh untuk mengunjungi sebuah lagi masjid lama. Berbeza dengan Masjid Abdullah Khan di kaki Gunung Sulaiman yang agak terpencil, masjid yang bakal kami kunjungi ini sibuk dengan aktiviti kerana kedudukannya di tengah bandar. Masjid Muhammad Yusuf Al-Baihaqi yang juga dikenali dengan panggilan Masjid Al-Baqi dibina kira-kira 200 tahun lalu. Bagaimanapun pada 1990, beberapa bahagian yang rosak telah dibaik pulih, manakala bangunan tambahan dibina untuk dijadikan madrasah. Struktur asal Masjid Al-Baqi masih jelas kelihatan di Dewan Solat. Bahagian silingnya mempamerkan ciri-ciri seni bina Masjid Asia Tengah yang turut ditemui di Uzbekistan, Kazakhstan dan bahagian barat Cina. Bagi Imam Ahmadullah Muhammad, 56 tahun, antara peranan utama beliau ialah mewujudkan generasi muda yang cemerlang dan berpegang teguh kepada agama. Anak-anaknya pula, Abdul Tahad Tarmizi dan Abdul Rahim, ingin menjadi seperti bapa mereka yang dibesarkan dalam keluarga ulama. Wilayah Osh turut terkenal dengan warisan yang ditinggalkan pemimpin zaman lampau. Tempat ini misalnya dipanggil Kompleks Arkeologi Uzgen, terletak kira-kira 55 km dari pusat bandar. Menara ini satu daripada binaan yang masih terpelihara.
Menurut catatan, ketinggian asal menara ini ialah 40 meter. Namun setelah dibaik pulih, tingginya hanya tinggal 17 meter. Begitupun, untuk ke menara tidak juga mudah kerana pengunjung perlu mendaki berpuluh-puluh anak tangga yang sempit dan curam. Fungsi sebenar menara ini pada masa lalu tidak dapat dipastikan. Kerana kedudukannya yang strategik, ada pihak percaya menara ini digunakan untuk meninjau dan memastikan keselamatan seluruh kawasan ini. Kewujudan tapak masjid ini menguatkan dakwaan satu pihak lain bahawa ini bukan menara kawalan tetapi menara masjid. Menurut catatan, masjid ini diruntuhkan pada 1926. Ratus tahun lalu, pemerintah dinasti Karakhan menjadikan Osh sebagai pusat pentadbiran mereka. Karakhan adalah keturunan pemimpin yang berpengaruh di Asia Tengah pada kurun ke-11. Menara ini, masjid dan sebuah bangunan pemakaman diraja adalah kesan sejarah yang berjaya dikesan di kawasan arkeologi Usken setakat ini. Inilah mausoleum atau kawasan pemakaman yang dibina khusus untuk keluarga pemerintah Karakhan. Ia dibina pada tahun 1126. Walaupun bangunan ini telah berusia hampir 900 tahun, kerajaan Kyrgyzstan telah mengambil inisiatif untuk memastikan khazanah berharga ini terpelihara sebaik mungkin. Bangunan makam ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu utara, tengah dan selatan. Ia dibina khusus sebagai tempat persemadian kerabat Karakhan seperti Abu Ibnu Abul Hasan, Nasir Ibnu Ali dan Hasan Ibnu Husin Ibnu Ali. Menurut catatan, 61 rangka manusia ditemui di kawasan ini sewaktu kerja-kerja baik pulih dijalankan. Kerja-kerja pemeliharaan bangunan ini dijalankan dari masa ke semasa bergantung kepada keadaan. Bagaimanapun dalam proses ini, pihak berkuasa cuba sebaik mungkin untuk mengekalkan ciri-ciri asal warisan sejarah Kyrgyzstan ini. Dari Osh, kru jejak Rasul bergerak menuju ke wilayah Andishan setelah mendapat maklumat bahawa di sana terdapat makam Nabi Yunus alaihissalam dan mata air tempat Nabi Allah Ayub mengubati penyakit baginda. Andishan terletak di kawasan sempadan Kyrgyzstan dan Uzbekistan. Sebelum ini, kami tidak mempunyai sebarang maklumat bahawa terdapat juga warisan Rasul di Kyrgyzstan. Berbekalkan maklumat penduduk tempatan, kami mengesan kawasan ini yang dipanggil Kampung Sultan Abad Khairat. Di sini, penduduk tempatan mendakwa bersemadinya Nabi Yunus alaihissalam dan makamnya kini terdapat di puncak bukit ini. Sebelum ini, kru jejak Rasul pernah menemui makam Nabi Yunus alaihissalam di Nineveh, utara Iraq. Bagaimana satu lagi makam baginda boleh berada di kawasan ini, penduduk tempatan tidak dapat menjelaskan. Inilah kubur yang didakwa penduduk tempatan sebagai makam Nabi Yunus alaihissalam. Mungkin mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana makam baginda boleh berada di sini. Namun mereka tetap percaya di sinilah Nabi Yunus disemadikan
kerana itulah cerita yang disampaikan oleh generasi terdahulu kepada mereka. Nabi Yunus AS pernah menghadapi dugaan apabila baginda ditelan ikan besar. Kru jejak Rasul beredar meninggalkan Andeshan untuk ke Jalalabad, sebuah wilayah subur di barat Kyrgyzstan. Sekali lagi kami mendapat maklumat daripada penduduk tempatan bahawa kami boleh menemui mata air Nabi Ayub, tempat baginda mengubati penyakitnya. Peluang ini tidak kami lepaskan. Kawasan mata air yang dimaksudkan kini telah dipagar. Hanya orang tertentu sahaja dibenarkan masuk. Apa yang menarik perhatian kami ialah kewujudan sejenis cacing yang didakwa penduduk tempatan sebagai cacing terakhir yang keluar dari jasad Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum ini, kru jejak Rasul pernah menemui mata air Nabi Ayub di Turki. Kawasan ini menjadi tumpuan beratus-ratus pengunjung dari seluruh Asia Tengah yang ke sini untuk mengambil air yang ditakung daripada mata air Nabi Ayub. Mereka masih berpegang kepada kepercayaan turun-temurun bahawa air tersebut suci dan boleh menyembuhkan penyakit kulit, sendi dan tulang. Dari segi saintifik, tidak mustahil air di kawasan ini boleh membantu menyembuhkan penyakit tertentu. Ini kerana mengikut kajian yang pernah dibuat, air di sini mempunyai kandungan 12 jenis mineral yang baik untuk kesihatan. Selain mata air Nabi Ayub alaihissalam, pengunjung juga berpeluang melihat sebuah gua kecil di puncak bukit yang juga dikatakan mempunyai kaitan dengan baginda. Menurut penduduk Jalalabad, di gua inilah Nabi Ayub tinggal sendirian ketika baginda diserang penyakit. Tiada apa yang menarik di sini kecuali kepercayaan tradisi yang mengatakan Nabi Ayub pernah hidup di kawasan ini. Benar atau tidak, sekurang-kurangnya penduduk tempatan menyanjung tinggi sumbangan dan pengorbanan para rasul. Jalalabad adalah persinggahan terakhir jejak rasul di Asia Tengah. Pengembaraan singkat di Kyrgyzstan dan Kazakhstan sekurang-kurangnya memberi pendedahan berguna mengenai kedudukan Islam dan tinggalan sejarah yang masih wujud. Yang nyata, masyarakat Islam di kedua-dua negara Asia Tengah ini masih memerlukan sokongan dan bantuan masyarakat Islam antarabangsa, lebih-lebih lagi di bidang dakwah dan pendidikan. Pengembaraan jejak Rasul akan diteruskan ke tanah besar Cina. Di sana, kami akan mendekati golongan minoriti Islam yang hidup aman di kalangan kira-kira 1.2 bilion penduduk Cina. Penerimaan Islam di kalangan pelbagai suku kaum Cina adalah bukti bahawa Islam agama yang dinamik dan universal. Teruskan bersama pengembaraan jejak Rasul ke 9 bandar utama Cina mulai esok.